A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, kemudian seterusnya muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Ya, alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita dapat bersama lagi dalam tajuk yang paling akhir daripada tajuk pendidikan jiwa anak-anak, di mana pada malam ini kita nak melihat bagaimana kesan panggilan yang baik pada jiwa anak-anak. Ya, mungkin ramai di kalangan ibu bapa tidak nampak kesan ini. Bagi mereka panggillah apa saja anak mereka, tak ada kesan. Kalau yang degil itu degil lah, tak berubah. Panggillah sayang ke, intang payung ke, panggillah boboy ke, tak ada kesan pada mereka. Kita nak menjawab pada malam ini dari sudut agama dan juga dari sudut amalan yang diberlakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa perkara ini sebenarnya ada kesan dan impak yang besar tuan-tuan, terutamanya dalam jiwa anak-anak ini. Ini adalah kerana pemerhatian kita daripada banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita dapati baginda menggunakan panggilan-panggilan yang benar-benar menyentuh jiwa tuan-tuan. Panggilan yang ada kaitan dengan jiwa anak-anak. Kalau kita tengok nanti bagaimanakah dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menukar-nukar panggilan ini. Kerana apa? Kerana bila anak-anak disentuh jiwa dia, bila rasa tersentuh bangun jiwa dia, maka di sini mudah untuk kita nak menunjukkan jalan dan senang untuk kita nak memandu anak-anak ke arah yang kita inginkan tuan-tuan. Jadi perkara seperti ini tuan-tuan telah disedari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pendidik yang agung, baginda tahu bahawa jiwa ni cara kita nak setuh dia supaya hidup ialah dengan panggilan yang baik. Nabi sedar benda ni, dan Nabi praktikkan benda ni dalam jiwa anak-anak. Ini yang kita nak tengok pada malam ini, bagaimana pengalaman yang dibuat oleh Nabi ini menampakkan pada kita bagaimana pendidik yang ulung, yang agung ini mengetahui rahsia ini tuan-tuan. Kan itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan beberapa nama yang elok, beberapa panggilan yang elok yang disukai oleh anak-anak. Kerana panggilan-panggilan sebegini sememangnya boleh menyentuh perasaan jiwa dan dalam masa yang sama menjadikan anak-anak kita bersedia untuk mendengar kata-kata kita tuan-tuan. Inilah tujuan kita bawakan tajuk ini pada malam ini, adalah untuk melihat bagaimanakah pendekatan yang diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui panggilan-panggilan yang baik untuk menyedarkan jiwa anak-anak ini.
Jadi yang pertama sekali yang boleh kita perhatikan bahawa baginda Nabi SAW kadang-kadang menggunakan nama budak. Dia panggil nama. Ini yang digunakan oleh Nabi dalam hadis yang mana dikeluarkan oleh Anas ibn Malik. Nabi memanggil saudara dia dengan panggilan ya Aba Umair. Nabi menggunakan panggilan nama Aba Umair. Ma fa'alan Nughair. Nabi menggunakan perkataan Aba Umair. Pak Umair. Nabi panggil Pak Umair. Untuk budak, ini panggilan yang digunakan oleh Nabi untuk menyedarkan anak tadi yang sedang menangis kerana terlepas anak burung dia. Dia oleh kerana dia ni menangis, sedih, anak burung terbang terlepas. Nabi untuk menghiburkan hati budak tadi, panggilan nama yang digunakan oleh Nabi ialah Pak Umair. Nak beritahu mung besar dah ni nangis buat apa, burung tu cari hak lain lah pula. Janganlah orang dah besar dah pok dah panggil pok sini nak membesarkan budak tadi supaya jangan sedih sangat kehilangan burung tu. Bukan budak-budak dah, seolah-olah begitulah yang cuba Nabi menyentuh jiwa Abu Umair dengan panggilan yang kita sebutkan tadi, tuan-tuan. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW memanggil anak-anak dengan gulam. Ada juga, ya gulam. Ada wahai budak. Ada gulam. Nabi juga pernah menggunakan perkataan gulam, tuan-tuan. Ini boleh dilihat daripada hadis Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas berdamping dengan Nabi, berada di belakang Nabi, di atas keldai. Atas keldai naik sama dengan Nabi. Ada kata di atas unta, dan bersama dengan Nabi. Nabi panggil dia ya gulam, hai budak. Jadi dia menyentuh jiwa. Kalau kita cakap tak sebut langsung budak, jadi tak heran. Senyap belaka tak kita kata tak setuju pada siapa-siapa. Ini menyebabkan anak-anak jadi liar. Tuju kan tu Nabi, dia tuju terus. Dia kata ya gulam, hei budak, hei anak. Ini yang digunakan oleh Nabi. Barulah Nabi beritahu apa yang nak disampaikan. Kata Nabi, inni u'allimuka kalimat. Aku nak ajar ni pada kamu beberapa kalimah. Dia tak masuk poin lalu, dia intro dulu ni. Cara Nabi ni dia intro dulu. Belum nak bagi kalimah apa tu, dia cover dulu muqaddimah, persediaan awal. Saya nak ajar beberapa kalimah ni. Budak dengar, tak banyak, berapa kalimah je. Tu ni kita bila dengar saja tau. Hadi malah jemu kerana berasa banyak tau. Malam ni kita baca tafsir surah Gajah Al-Fil tau. Dengar tu itu pun rasa jemu dah. Surah Baqarah lembu pun 3 tahun dah. Surah Baqarah, surah lembu, tafsir dia 3 tahun nak habis. Dengar surah gajah, besar lagi ni. Dia kata ni gajah dengan lembu, kurang 5 tahun. Ini tengok bagaimana Nabi dia apabila dalam intro permulaan percakapan dia beritahu u'allimuka kalimat. Saya nak beritahu beberapa je ni, beberapa saja. Tengok dengan kanak-kanak, baginda Nabi mempermudahkan percakapan dan pengajarannya, tuan-tuan ini. Itulah tuan-tuan, kita dapati juga dalam hadis yang lain Nabi juga memanggil ya gulam kepada Anas. Nabi mengajar Anas dengan panggilan gulam. Di mana Nabi ajar dia, Nabi kata ya gulam samillah ta'ala. Wahai budak, bismillah dulu nak makan. Bismillah dulu. Nabi menggunakan kata wahai budak. Ni tengok
Ni aku je terjemah budak ni. Dalam bahasa Arab halus lagi ulang ni. Ni dalam bahasa kita Melayu ni kita terjemah mudah. Mana budak? Mana kata. Tapi dalam bahasa Arab halus lagi ni ulang ni tuan-tuan. Bila didengari oleh anak-anak jadi tersentuh jiwa dia. Dia terus setuh pada jiwa tu, menyebabkan budak tadi mula memasang telinga, nak dengar apa benda sebenarnya. Apabila panggilan itu benar-benar disukai dan menyentuh jiwa anak-anak ini. Itu yang kedua tuan-tuan. Jadi yang pertama Nabi menggunakan nama. Yang kedua Nabi memakai panggilan ghulam. Dan yang ketiga kita dapati Nabi SAW tu menggunakan ya bunayya. Wahai anakku. Tu dalam tu ya bunayya yang dipakai oleh Luqman pun menggunakan ya bunayya pada anak-anak dia untuk menasihat, untuk nak beri pengajaran. Kalau kita tengok surah Luqman, boleh tengok surah Luqman, dia menggunakan buah ni, dia gunakan panggilan ni ya bunayya. Boleh kita tengok dengan jelas tuan-tuan dalam Quran, dalam surah Luqman, bagaimana Luqman memanggil anak-anak dia dengan ya bunayya. Jadi Nabi juga menggunakan perkataan ya bunayya ini, wahai anakku. Di mana kita boleh lihat ia pernah digunakan oleh Nabi SAW apabila baginda berkata kepada Ibnu Abbas sendiri, di mana pesanan baginda Rasulullah SAW, ya bunayya idza dakhalta ala ahlika fasallim, wahai anakku, jika masuk dalam keluargamu memberi salam. Tengok dia panggil dulu baru bagi tahu pelajaran. Panggil dulu. Ni penting dengan anak-anak ni, supaya dia beri perhatian, supaya dia bagi perhatian. Minta jangan terus beri arahan, jangan terus masuk poin terus. Ini melibatkan lemahnya jiwa. Jadi minat untuk mendengar dan memberi perhatian menjadi lemah, beransur-ansur, menjadi kurang. Kenapa? Kerana panggilan tu tak ada, panggilan tu tak berlaku. Dia berlaku dalam keadaan spontan terus masuk pada poin ni melemahkan anak-anak untuk menunjukkan minat mendengar apa yang kita nak sampaikan tadi. Jadi Nabi memanggil dia dengan ya bunayya, wahai anakku. Ini jelas kita tengok di sini panggilan yang melembutkan hati anak-anak. Ni tengok yang mana nak suruh lembut. Ni tak panggil anak, oi, lembu mari sini lah. Dia panggil lembu, anak dia panggil lembu terus. Lembu mu ni sekolah tak pergi dah. Allah Akbar. Banyak panggilan begitu. Nak dengar kawan ni. Nah, lembu dia tak boleh dengar, tak sehanuk. Dia panggil mu ni siapa lembu dah, mu ni makan minum, bangun tidur. Sekolah tak pergi. Anak pula bahasa lembu juga. Masa dia dah mak lembu pia dia tanya. Dah sudah lalu nak jawab payah lalu. Tahu. Dia tak boleh. Mak dia kata dia lembu, dia tanya dah mak lembu siapa dia kata. Dia tanya mak lembu siapa dah. Ini nak khabar bahawa jangan menggunakan panggilan yang mana jauh daripada ruh dan semangat Nabi dan Islam kita tuan-tuan. Panggil nama binatang dah, panggilan binatang beri kepada budak-budak. Tu lemah kita ni dari segi mulut, nak cakap hak molek tak ada, hak punah tu lah, hak banyaknya hak punah tu. Kita dak anda nak cakap, jangan duk cakap. Kita tahu dak anda nak cakap, jangan cakap. Mana setengah orang dia nak cakap sangat tapi dak anda. Itu kalau dak anda dak payah. Ibnu Umar pun pesan perkara yang kebajikan yang baik ini bukannya payah, dia kata. Bukannya payah nak buat baik ini, nak buat kebajikan ini.
Tak payah. Tak perlu sampai tahap kaya baru nak buat kebajikan. Tak perlu sampai kita ada jawatan baru nak buat kebajikan. Ada negara baru nak buat negara kebajikan. Tak perlu sampai tahap tu. Kata Ibnu Umar, bahawa kebajikan dan kebaikan ni benda mudah. Itu katanya wajhut talq, muka yang berseri. Kebajikan dah. Mu nak kebajikan, muka yang molek dengan orang tu, muka berseri, senyum kau orang. Dan wa kalamun layyin, dan cakapan yang lembut. Padahal tak payah dah pitih seseng dak waktu baik nak buat kebajikan. Kita kata bahawa perkara mudah. Itu prinsip Ibnu Umar. Dia pesan pada kita nak buat kebajikan bukan perkara payah. Apa nak ada duit dulu baru nak buat kebajikan, ada kuasa dulu baru nak buat kebajikan. Tak perlu. Cukup dengan muka yang berseri dan juga percakapan yang lembut memadai. Itu anak kunci kata Ibnu Umar nak buat kebajikan. Al-birru syai'un hayyin, iaitu kebajikan dan buat baik itu perkara yang amat mudah. Wajhut talqi wa kalamun layyin, muka yang berseri dan juga percakapan yang lembut. Itu sudah cukup untuk nak buat kebajikan, nak buat khairah, nak buat kebaikan, nak buat pahala. Tak perlu tunggu siapa kita ada pitih, ada kuasa baru nak buat kebaikan ini, tuan-tuan. Jadi yang mana disebut oleh Nabi SAW di sini ialah jelas, ya bunayya, wahai anakku. Kita boleh gunakan, tuan-tuan, tu dengan anak-anak. Tak payah, boleh gunakan nama-nama yang baik lah. Kita tak semestinya tiru 100%. Nabi kata ya gulang, kita ya gulang juga. Mana mau gulang punya macam ulang nasi je. Benda apa panggil ulang-ulang dah? Ya gulang. Ya tu jarang dengar ya gulang. Ada hok panggil alung, ada panggil acik. Ada panggilan dia yang mana anak ni boleh dengar. Dia hok sulung panggil alung. Tu ya kecil sikit panggil acik. Ada panggil hak tengah pula angoh. Dia nak kabun ni alam suasana yang kita sebut diolah mengikut kaum Melayu kita, Islam Melayu kita ni. Kita benarkan panggilan sebegini walaupun tidak ada dalam bahasa Arab. Tak apa, tak mengapa, kerana kita olahkan supaya bersesuaian dengan kaum kita yang menggunakan nama sayang pun ada. Buat apa sayang, intang payung, buat apa, ini boleh. Yang mana ia adalah kataan-kataan yang kerana bagus, tuan-tuan, untuk menyuntik jiwa tadi biar hidup, biar bernapah, biarlah memberi perhatian pada percakapan ibu bapa ini. Kemudian kita dapat bagaimana Nabi SAW tu mengatakan ya bunayya, tuan-tuan, dalam hadis yang lain juga seperti hadis Ibnu Abbas yang kerana baginda mengatakan ya bunayya, idza qadarta an tusbiha wa tumsi wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Ini pernah kita lalui hadis ini. Baginda berkata, wahai anakku, jikalau kamu berupaya waktu pagi, waktu petang, dalam hatimu tak ada deki sikit, korang buatlah gitu, wahai anakku. Kita pagi pun deki, petang pun deki, tak cukup waktu malam pun deki juga kita. Ini masalah penyakit rish, deki, hasad deki, sakit hati, tak boleh nak terima hak orang. Ni masalah sungguh ni. Banding orang, suka banding dengan orang. Apa benda orang ada kita kena ada. Ini masalah penyakit rish yang mana menjadi penyakit yang tersebar luas dalam masyarakat Islam, tuan-tuan. Orang mukmin dia berhadapan dengan penyakit ni, dia nak kafir payah dah. Orang mukmin nak jadi kafir ni payah dah. Nak jadi munafikin pun payah dah. Jadi dia deki ke orang lah, senang hak tu. Ni masalah penyakit yang mana merebak
lebih daripada wabak-wabak penyakit lain hari tu. Di seluruh negara Islam ada penyakit rish ini, penyakit yang sakit hati, tak boleh terima apa yang ada pada orang mukmin yang lain. Kerana itu wabak ni wabak yang amat bahaya tuan-tuan, yang mana melebihi daripada wabak-wabak yang pernah kita dengar sebelum ni. Kalau kita pernah dengar wabak-wabak sebelum ni, dia makan beberapa negara je. Wabak SARS, wabak H1N1 umpamanya, kita boleh dengar wabak ini dia makan beberapa negara saja. Tapi wabak rish ini, inilah wabak yang menimpa tak kira sama ada sama-sama alim ulama ataupun juga jahil, masing-masing ada sikit sebanyak daripada rish ini. Kerana itu Nabi berpesan pada budak ni, anak lagi, Ibnu Abbas katanya, wahai anakku, kalau mu boleh pagi petang dalam hati tak ada sikit sakit hati korang ni, buatlah wahai anakku. Ini yang dipesan oleh Nabi dengan menggunakan ya bunayya, kerana perkataan sebegini boleh menghidupkan jiwa anak untuk mendengar percakapan daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kemudian kita berpindah yang lain pula tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memanggil seseorang anak itu dengan ya bena akhi. Dia panggil ya bena akhi, anak saudara. Anak saudara, mari anak saudara. Dia panggil. Ini Nabi gunakan untuk ayah yang Islam. Kalau ayah dia masuk Islam, Nabi panggil ya bena akhi. Tu cara dia. Nabi tengok juga ayah tu Islam ke tak, pak dia Islam ke tidak. Kalau Islam, Nabi pakai ya bena akhi, selain pada ya bunaya ya gulam tadi lah. Aduh. Jadi dilihat di sini Nabi melihat bapa tu Islam ke tidak. Dia tengok nasab juga untuk nak panggil budak tadi. Yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda memanggil anak-anak yang mana ibu bapa dia masuk Islam dengan menggunakan panggilan ya bena akhi, anak saudara, anak saudara kita, anak saudara kita. Kita kata awe awe lah kita dah. Kita bahasa kita ni awe selalu kita. Ini nak kita tahu bahawa nama-nama yang boleh dia anggap menyentuh jiwa dah. Orang tua kan, orang tua dah awal nak pergi mana dah, ditanya awal dah, dipanggil awal. Awal kadang-kadang nak kawal ini yang digunakan nama yang lembut lah. Dia nak kawal boleh pakai, tak ada masalah lah ni. Dia panggil awang boleh. Apa orang panggil mek, panggil mek pula. Puan mek, laki awang. Ni lah nama yang boleh katakan glamour di tempat kita ni. Boleh lah ni, menyentuh jiwa ni. Orang tua panggil awang tau, sentuh jiwa kita. Aduh, tak perlu apa tahap yang boleh menimbulkan fitnah. Tu bahaya tau. Anak dara panggil kita abel saja. Sudah lah lu kita sedap hak ni nampak pasangan ni. Nak dengar nasihat banyak hak gini tau. Anak dara duk panggil abel. Kawan janggut uban dak panggil abel lagi. Suka benar dia kata dengar nasihat hak gini ni. Nak kau bahawa panggilan tu dia menyentuh jiwa. Panggilan sebenarnya tuan-tuan, kalau kena betul sungguh dengan panggil tu, kita setok kita panggil abel lagi aku ni, dia kata 55 abel lagi. Nampak lalu jatang tu piyah naik lalu. Allah Akbar, dengar abel tu piyah naik. Kamu ya ke macam mana? Ya naik seh dia dah. Kadang aja panggil abel. Duduk di rumah bini pun kadang-kadang mai panggil dengan panggilan yang mengingatkan mati semua kita. Orang tu bila nak pergi beli, Allah panggilan dia ingat kubur semua kita dah. Ada pergi kedai makan abel. Dah akak nak kita. Itu dia kata panggilan memainkan peranan tuan-tuan. Itu 3-4 kali sehari duk pergi makan kedai janda, moga panggil abel semua dah.
duduk rumah dia orang tua sama. Orang tua dia nak mati bila? Tanya gitulah. Khabar inilah yang menyebabkan panggilan kita kata tuan-tuan memberikan peranan yang mendalam, terutama budak-budak yang kita cerita malam ini. Budak-budak bila panggilan itu menyentuh jiwa dia, baru senang kita nak masuk apa dia ajaran dan ilmu yang boleh memberi manfaat kepada mereka, tuan-tuan. Jadi baginda Nabi SAW bila didapati ayah sahabat itu masuk Islam, dia panggil ya ibna akhi. Dan amalan ini dibuat oleh para sahabat sama juga seperti Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia panggil Ibnu Abbas dengan ya ibna akhi. Daripada hubungan Abbas dengan Sayyidina Umar ni kumpulan berlainan, Bani yang berlainan. Sayyidina Umar Bani Adi, Ibnu Abbas Bani Hashim. Memang jauh dua bani itu, tak ada keturunan pun, tak ada temu. Orang panggil temu takut, tak ada dua keturunan ini. Tapi ayah dia Abbas masuk Islam. Jadi anak dia Abdullah ini pun dipanggil oleh Sayyidina Umar ya ibna akhi. Kata Sayyidina Umar pada Ibn Abbas, ya ibna akhi wala tuhaqqir nafsak. Anak saudara, jangan mempelekeh dirimu. Jangan pelekeh dirimu. Ini adalah kata Sayyidina Umar di dalam satu majlis. Dia bertanya mengenai ayat Quran. Para sahabat hak tua-tua cakap belaka. Ibnu Abbas malu waksnya gitu. Dia kata pada Ibnu Abbas, anak saudara, jangan perkecil dirimu, jangan kecil dirimu. Kabur apa benda hakmu ada kabur. Ini dia beri semangat, dia beri perangsang pada budak ini dalam majlis orang tu supaya kabur. Dia menggunakan panggilan ibna akhi. Kerana apa? Kerana Abbas masuk Islam. Kerana itu dia memanggil ya ibna akhi, tuan-tuan. Ada pun anak-anak yang mana ibu bapa tidak masuk Islam, dia tak panggil ya ibna akhi. Pak tak masuk Islam, pak non muslim yang tak masuk Islam, tuan-tuan, mereka memanggil ya bunayya saja. Tu dia beza tu. Nak panggil saudara mesti ayah tu masuk Islam. Kalau ada ayah tak masuk Islam, panggil ya bunayya. Untuk anak-anak dia gunakan gelaran ya bunayya. Ini boleh kita lihat daripada perbuatan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar sendiri buat benda ni. Dengan Ibnu Abbas dia panggil ya ibna akhi. Tapi dengan seorang sahabat yang bernama As-Sa'b Ibnu Hakam, daripada seorang sahabat yang mana bernama Al-Hakam an Abi. Dia ceritakan bagaimana iaitu katanya ataitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya datang kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Faja'ala yaqul ya ibna akhi. Lalu Umar tak kenal aku. Umar tak tahu kat penalang surat beranak aku ni. Dia panggil mudah-mudah, hei anak saudara. Kerana dia tak kenal aku. Kata As-Sa'b Ibn Hakam. Di mana hadis ini diambil an abihi an jaddihi. Ini Datuk As-Sa'b inilah yang berlaku cerita ni dengan Sayyidina Umar. Jadi As-Sa'b kata ini, Datuk aku datang bertemu dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar panggil dia ya ibna akhi, anak saudara, kata Sayyidina Umar. Summa sa'alani, kemudian dia bertanya pada datuk aku tu. Dia tanya, lalu fantasabtu lahu. Lalu datuk aku pun dia kata cerita nasab keturunan daripada mana bin siapa, anak siapa, keturunan tu baru dia tahu. Fa'alima anna abi lam yudrikil Islam faja'ala yaqulu ya bunayya ya bunay. Lalu Umar tahu bahawa itu
moyang dia lah. Cerita ni cerita datuk dia. Itu pok kepada datuk dia. Moyang dia tu tak masuk Islam. Umur tahu. Lalu umur ubah. Umur memanggil ya bunayya, ya bunayya. Dia tak panggil ya bna akhi kerana pok tak masuk Islam tadi, tuan-tuan. Ini dari segi panggilan, dan kita tak ada lah setakat ni amalan di Terengganu kita ni. Memanggil anak saudara, nak saudara, pok dara ada. Tahu, pok dara ada dia panggil. Polis dia panggil pok dara. Aku tengok pok dara ada situ, mu jangan pergi, bahaya dia. Ada dia panggil pok dara. Polis dia panggil pok dara. Mu tengok pok dara Islam dak ayah dia tu. Kalau dak Islam tak boleh panggil pok dara. Negara baik kalau ikut sungguh lah. Tahu. Dia tu dak Islam, panggil pok dara ke mana? Saudara-saudara ni pasti Islam. Tahu. Ya daknya borong habis. Hak sekat di tengah jalan tu, agak baik pok dara ada. Pok dara ada lah. Dah sedap dia. Borong. Nak kau bawa saudara-saudara ni kena tengok Islam ke tak Islam. Ini yang diamalkan oleh para sahabat, tuan-tuan. Begitu juga kita melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Di mana riwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim daripada Ishaq ibn Malik, yang mana Malik itu tak Islam. Jadi Ishaq ni mari bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunai. Kata dia, Nabi panggil aku dengan ya bunai, anakku. Ni kena benda ni pada Ishaq ibn Malik kerana Malik itu dak Islam, tuan-tuan. Seperti juga yang diriwayatkan lagi daripada Al-Mughirah ibn Syu'bah. Al-Mughirah ibn Syu'bah, Mughirah Islam, Syu'bah tu tak Islam. Ayah Mughirah dia dak Islam. Jadi dia ini meriwayatkan katanya, masa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun 'anid dajjal akthar mimma sa'altuhu anhu. Kata Al-Mughirah ibn Syu'bah, tidak ada orang lagi yang tanya tentang Dajjal parok macam aku. Banyaknya tanya macam aku ni tak ada. Orang lain tanya-tanya juga had Dajjal ni, tanya sekali dua sudah lah. Orang lain tanya juga, tanya alamat dia sudah lah. Aku tanya parok, dia kata. Al-Mughirah ibn Syu'bah kata tak ada orang yang tanya tentang Dajjal ini. Manusia yang bernama Dajjal ini tak ada orang yang bertanya kepada Rasulullah. Banyaknya, paroknya, tak ada orang tanya ni pada Rasulullah tentang Dajjal ni, tuan-tuan. Kecuali kata Al-Mughirah ibn Syu'bah, tidak macam aku ni tanya. Nak khabar banyaknya Al-Mughirah ibn Syu'bah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil dia apa masa tu? Faqala li, Nabi panggil aku, bunai, anakku, anakku. Dia panggil anak kerana Syu'bah dak Islam. Mughirah je Islam. Tengok, boleh panggil anakku, boleh panggil. Walaupun kita tengok di sini pok dia tak Islam, panggil anakku. Jadi Imam Nawawi dia beri komentar pada hadis ini. Apa kata Imam Nawawi? Dia kata dua-dua hadis di atas, hadis Mughirah dan hadis Ishaq ibn Malik tadi. Dalam dua-dua hadis ini harus seseorang memanggil bukan anaknya. Jika orang itu masih kecil, umurnya masih budak, dia boleh panggil dengan ya bani ataupun ya bunayya. Ini Nawawi. Ini dia ulama kita kata, tuan-tuan, kita boleh panggil anak orang bukan anak kita. Kita boleh panggil anak orang selama mana masih kecil, umur dia masih budak, kita boleh panggil wahai anak, ya bani, anakku, wahai anakku, atau ya bunayya. Ini boleh panggil, tak salah. Imam Nawawi dia memahami daripada kedua-dua hadis tadi. Kalau tak orang panggil gitu, orang boleh panggil ya waladi. Ya waladi sama juga, anak juga. Wahai anakku, ya waladi. Boleh. Ya ibni,
wa ya bunayya, wa ya waladi. Ni contoh yang boleh kita gunakan tuan-tuan. Walau bukan anak kita pun tak salah, tak haram ngaku orang lain itu macam anak kita. Bukan nak kata dia beng kita, hak tu haram, hak tu Al-Quran marah tu. Jangan sama sekali kita membengkan anak orang dengan beng kita. Itu perbuatan yang haram tu. Ud'uhum li abaihim, kata Allah Ta'ala, panggillah mereka dengan nama-nama bengpok mereka. Al-Qabadah dalam ayat yang jelas bagaimana kita dilarang membengkan anak angkat dengan nama kita. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah, nisbahkanlah mereka itu dengan pok mereka, kerana itulah yang lebih adil di sisi Allah Ta'ala. Illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din. Kalau mu tak tahu nama pok dia apa benda, mu tak tahu dia keturunan beng apa, jumpa tepi lokal, jumpa dalam tandah, mu tak tahu beng apa benda, bolehlah mu panggil saudara seagama. Ini yang diajar oleh agama kita, tuan-tuan. Yang kita sebutkan di sini ni panggilan saja ni, bukan gitu kau kak penalan surat beranak ni. Hanya ada yang silap faham dengar malam ni, lalu menisbahkan anak orang lain sebagai anak sendiri dengan hadis yang kita cerita malam ni dia tak tahu. Bak apa benda kita cerita malam ni pun dia tak tahu. Lalu dia kira borong senang, anak orang lain pun beng dengan kita. Itu adalah salah. Ia dilarang dalam Quran. Apa yang kita sebut dari Nawawi malam ni, tuan-tuan, ialah panggilan manja, bukan panggilan surat beranak kad penalang. Panggilan manja untuk menghidupkan jiwa anak itu supaya sedar dan terbuka untuk menerima ajaran daripada kita, tuan-tuan. Jadi boleh kita panggil ya bunayya, ya ibni, ya waladi, boleh, kata Imam Nawawi, tuan-tuan. Yang mana jelasnya makna di sini kerana nak manja, nak suruh manja dia, nak suruh lembut hati dia. Kalau kita panggil bewok, jadi nak marah. Mu ni karung ke bewok mu ni tak, kita kata tak. Ni memang marah tau. Panggil labi kuru tau. Kawan ni nama-nama yang tak pakai gawa belaka ni. Nak dengar ruan ni itu. Gunakan perkataan yang teruk gitu. Oleh kerana itu tujuannya at-talaffuz, kerana nak berlembut, nak manja, supaya jiwa dia tadi terbuka, tuan-tuan. Katanya, tuan-tuan, dia nak beritahu bahawa kamu ni pada aku, kamu ni pada aku seolah setara macam anak-anak aku. Gitu je tujuan panggilan tadi. Nak beritahu tarah dia tu macam tarah anak kita. Dari segi kita kesian belah ke dia, kita kesian ke dia, tak nak dia ni jadi jahat, kita tak nak dia ni membesar tak ada ilmu, kita tak ambuh dia ni membesar tak ada akhlak. Tadi mung ni macam anak aku pun duk nasihat anak aku biar akhlak molek, mung pun tarah sama macam anak aku. Sebab itu kita panggil ya waladi wa ya bani, tuan-tuan. Ini tujuan yang kata Imam Nawawi, tujuan panggilan di sini adalah untuk nak suruh lembut dan nak menganggap macam mana aku nasihatkan anak aku, mu ni tarahan, iaitu aku nak kamu jadi baik. Ini tujuan pemakaian ini, tuan-tuan, yang mana jelas kalau kita tengok di sini. Jikalau seseorang itu telah pun sama umur dengan kita, tak boleh pakai lah ni, boleh pakai lah ni. Orang dah tua macam kita dah panggil anakku lagi. Korok mu, dia kata anak mu, tengok ni janggut sama dengan mu ni, panggil anakku dah. Ni kalau lah dah dewasa, kata Imam Nawawi, panggillah dia dengan ya akhi, wahai saudaraku, saudaraku, kawanku, sahabat. Boleh. Ini adalah tujuan untuk nak melembutkan hati dia. Boleh dipakai. Apa yang boleh kita ringkas malam ni, tuan-tuan,
itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bijak membuat panggilan untuk membuka hati anak-anak. Kadang-kadang dia memanggil dengan nama, kadang-kadang dia memanggil dengan gulam, kadang-kadang dia memanggil dengan ya bunayya. Dan begitu juga boleh dilihat para sahabat menggunakan perkataan ya ibna akhi, dan juga menggunakan bagi perkataan ya bunayya bagi orang yang ayahnya tidak Islam. Itu saja untuk malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.